rahsia pensyariatan hukuman syariah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah dalam video ini kami akan menerangkan hasil kajian kami yang bertajuk Rahsia Pensyariatan Hukuman Syariah dari segi aspek sains dan wahyu. Jadi, rahsia pensyariatan hukuman syariah ini secara amnya dapat kita faham sebagai sebab-sebab kenapa terlaksananya hukuman syariah ataupun dilaksanakan hukuman syariah itu. Jadi, seperti kalam Syekh Dr. Ahmad Raisuni hafizahullah ta'ala yang berbunyi al-ghayatul lati wada'at asy-syariah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad, yang bermaksud tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat bagi merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu, ada pendapat lain pula menyatakan tujuan pensyariatan ataupun sebab tujuan pensyariatan hukuman syariah ini ialah al-ghayatu minha ay-syariah wal asrar allati wada'aha asy-syari' inda kulli hukmin min ahkamihi, yang bermaksud tujuan-tujuan syariat serta rahsia-rahsia yang telah ditetapkan oleh Allah dari ataupun pada setiap hukum daripada hukum-hukumnya. Di mana kalam ini telah disampaikan oleh Syekh Alal Al-Fasi rahimahullahu taala. Untuk pengetahuan sidang pendengar semua, rahsia pensyariatan hukuman yang syariah ini yang kami datangkan ialah hukuman syariah hudud, qisas dan ta'zir. Hikmah pensyariatan hudud menurut Al-Quran. Yang pertama, digugurkan dosa oleh Allah SWT. Dalam surah An-Nur ayat yang kedua telah diceritakan orang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman 100 kali sebatan dan dibuang negeri mengikut pandangan ulama. Yang kedua, dapat menegakkan keadilan dan kesaksamaan. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-38 telah diceritakan orang yang mencuri akan dikenakan hukuman hudud, iaitu memotong tangan. Hal ini dikatakan supaya memberi peringatan kepada semua manusia, justru dapat menegakkan keadilan serta kesaksamaan di antara masyarakat. Yang ketiga, dapat mencegahkan diri daripada kemungkaran. Orang yang minum arak akan dikenakan hukuman sebanyak 40 kali sebatan. Hal ini kerana arak merupakan ibu segala maksiat yang patut dicegah daripada awal sekali. Hudud menurut pandangan sains, penzina yang belum berkahwin, mereka mempunyai sel-sel T4 limfosit yang masih kuat dan bertenaga. Jika sel-sel tersebut dijangkiti HIV, badan mereka akan lemah dan sindrom kurang daya tahan penyakit akan menyerang. Cara terbaik untuk mengatasi penzina muhsan dengan menyebab di antara bawah tengkuk dan di atas pinggang di bahagian belakang bagi merangsang sel tersebut. Dan bagi yang ghairu muhsan, cara terbaik dengan merejam sehingga mati untuk mengelakkan penyebaran. Kesimpulannya, menurut kajian sains biologi, hukuman hudud boleh mengekang daripada penyebaran HIV yang tidak berjangka. Masyarakat juga dapat mengawal kesihatan badan dan otot tulang serta akal fikiran. Oleh itu, jelaslah bahawa hudud tidak membawa kemudaratan kerana ia bersesuaian dengan wahyu Tuhan. Seterusnya kita beralih kepada objektif kita yang kedua, iaitu qisas menurut Al-Quran dan sains, di mana menurut Al-Quran terdapat 3 pembahagian, iaitu yang pertama, memelihara hak manusia. Ini dapat kita lihat menurut surah Al-Maidah ayat ke-42, di mana pada asalnya ayat ini diturunkan kepada anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan Habil. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan satu hukum kepada Bani Israel, iaitu barang siapa yang membunuh tanpa sebab bukan kerana qisas atau melakukan kerosakan di bumi, maka ia telah seakan-akan membunuh manusia keseluruhannya. Yang kedua pula ialah memberikan keadilan yang saksama. Ini kita dapat lihat menerusi surah
Al-Isra ayat ke-33, di mana menurut kitab Ibnu Katsir, ahli waris diberi kekuasaan untuk menentukan suatu hukum bagi pembunuh, sama ada ingin dibalas bunuh ataupun ingin dimaafkan ataupun dibayar diat. Yang ketiga pula ialah untuk mengelakkan perkara mungkar daripada terjadi. Ini dapat kita lihat menerusi surah Al-Maidah ayat ke-104, di mana pada zaman dahulu terdapat seekor unta betina yang beranak 10 yang tidak boleh dinaiki, dibiarkan hidup dan tidak boleh dipotong bulunya. Allah tidak pernah mensyariatkan perkara ini, malahan ianya merupakan peraturan yang dibuat-buat sendiri oleh orang musyrik. Seterusnya, qisas menurut sains. Yang pertama, kelahiran rasa insaf dalam diri. Hal ini kerana menjadi lumrah kepada manusia untuk takut kepada ancaman, dan seterusnya akan mengurangkan lagi jenayah daripada berlaku. Yang kedua pula ialah meredakan kemarahan pada keluarga mangsa. Hal ini kerana ianya mempengaruhi psikologi manusia dengan mengurangkan rasa dendam dalam diri. Jika tiada pengadilan yang dilakukan, maka keluarga mangsa akan terganggu dari segi emosi dan seterusnya membawa kesan yang lebih buruk terhadap mereka. Yang ketiga pula ialah keselamatan negara akan lebih terjaga. Hal ini kerana negara akan bebas daripada sebarang jenayah daripada berlaku. Seterusnya, perbandingan di antara Al-Quran dan sains, di mana menurut kesan pelaksanaan qisas terhadap pembunuh yang sengaja, hikmah melaksanakan qisas, dan yang ketiga, kesan tidak melaksanakan qisas. Ketiga-tiga ini memaparkan atau menampilkan jawapan yang lebih kurang sama, iaitu qisas ini akan mempengaruhi psikologi manusia, di mana manusia yang takut akan ancaman akan mengurangkan lagi jenayah daripada berlaku di negara kita, selari dengan syariat agama Islam yang inginkan kedamaian. Seterusnya, ta'zir menurut Al-Quran dan sains. Yang pertama, menurut perspektif Al-Quran, ta'zir dapat memelihara hubungan baik sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi petunjuk kepada manusia untuk membina dan menjalin hubungan yang baik terhadap semua makhluk. Oleh itu, tiada sebab untuk manusia saling berbangga meskipun mempunyai kelebihan yang dikurniai oleh Allah berbanding orang lain. Ta'zir bukan sahaja terhad dalam aspek hubungan manusia, namun ta'zir bertujuan untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan rakyat masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am menjelaskan penciptaan Nabi Adam AS yang kemudiannya berkembang biak menjadi semakin ramai dan aman. Pada akhirnya, hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni ta'zir, sekaligus dapat menjaga keamanan sejagat sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan keadilan. Selain itu, ta'zir bertujuan membersihkan dosa dan menyelamatkan manusia dari azab akhirat, sebagaimana hadis baginda yang menerangkan tentang hukuman sebatan ta'zir lebih daripada 10 kali. Dalam hadis ini, kami mendapati para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai hukum sebatan ini. Pandangan pertama melarang untuk menambah sebatan melebihi 10 sebatan, manakala pandangan kedua berpendapat bahawa pemimpin boleh menghukum sebatan lebih 10 kali. Oleh itu, hukuman sedemikian akan menggugurkan dosa pelaku akibat jenayah yang dilakukan. Ta'zir menurut perspektif sains. Ta'zir dapat mencegah manusia daripada melakukan jenayah. Ini kerana apabila seorang itu mengetahui tentang konsekuensi negatif yang akan dihadapinya daripada hukuman yang hanya mendatangkan kerugian pada dirinya dan meragut kebebasannya. Selain itu, ia juga menjadikan reputasi. Seterusnya, ta'zir dapat menjaga keselamatan masyarakat daripada bahaya jenayah. Ini kerana setiap penjenayah akan ditangkap dan dihukum mengikut undang-undang. Dan bagi penjenayah itu sendiri tidak perlu risau kerana mereka akan dihukum mengikut pertimbangan moral dan hak asasi manusia mengikut undang-undang yang telah ditetapkan secara adil. Dan yang terakhir, ia akan menjadi sebuah alat didikan dan pengajaran kepada manusia. Bagi masyarakat yang didedahkan dengan hukuman, pasti akan berhati-hati untuk tidak terlibat dengan jenayah, dan bagi pelaku yang pernah menjalani hukuman itu sendiri pasti memiliki perasaan takut yang lebih besar dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi di masa yang akan datang. Kesimpulannya, pelaksanaan ta'zir dapat menimbulkan keinsafan bagi pelaku, memperbetulkan penyerangan dan memberi peluang pada pelaku untuk bertaubat.
Mengikut sains psikologi, ta'zir menjadi hukuman yang sangat tepat untuk memberi pengajaran dan didikan kepada masyarakat agar menjauhkan diri pada melakukan jenayah dan kesalahan yang berlawanan dengan undang-undang dan hukum syarak. Secara kesimpulannya, rahsia pensyariatan hukuman syariah ini boleh dikaji dari dua aspek utama, iaitu sains dan wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dari segi aspek sains, hukuman ini sering dianggap sebagai kontroversi kerana pelbagai kritikan melibatkan hujah bahawa hukuman-hukuman tersebut mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor psikologi, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Manakala di sisi lain, undang-undang ini pada sudut Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahawa undang-undang ini didasarkan pada ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan amalan Nabi Muhammad SAW. Saya rasa sekadar itu daripada kami berkaitan dengan rahsia pensyariatan hukuman syariah.